Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, insyaAllah pada pagi ini sambungan pengajian kitab Idaman Penuntut, sambungan bahasan yang lalu berkenaan dengan sunat tawaf. Sambungan kita sunat tawaf yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, antara sunat tawaf ataupun sunat tawaf yang kelima daripada susunan kitab kita, iaitu membaca zikir-zikir dan doa yang dikhaskan di dalam tawaf. Bagaimana dah banyak buku-buku berkenaan dicetak dan diterbitkan di merata-rata kedai. Yang ni kita tak perlu bimbang lah, doa-doa nak kena hafal dan sebagainya. Kita beli buku sambil tawaf tu sambil baca. Tawaf ni dia tak seperti sembahyang, dia hanya perbuatan dan bacaan yang khusus sahaja yang dibenarkan tu sembahyang. Tawaf tak apa, kan? Jadi dia boleh sambil berjalan tu sambil baca doa, baca zikir-zikir sepanjang 7 kali keliling. Tu hukum dia sunat. Kemudian yang keenam, muwalat. Muwalat ni berturut-turut antara satu keliling yang lain. Maksudnya 7 pusingan tu direct. Maka jika berhadas sedang ia tawaf itu dan keluar kerana mengambil air sembahyang, harus ia sambung semula atas seberapa yang telah diperbuat. Dia boleh juga. Contoh, dia dah keliling dah 3 kali pusingan, kemudian terbatal, batal wuduk. Kemudian dia keluar ambil wuduk, dia sambung lagi. Tang mana dia batal, dia sambung kat situ balik. Lengkapkan pusingan lah, yang keempat dan seterusnya. Hukum dia harus. Tetapi yang ihtiyat lebih meliputi, ataupun ihtiyat ni lebih baik ataupun ambil langkah berhati-hati, dibuat semula. Boleh sambung dan sebaiknya mula lain. Benar, kena ambil hak pusingan dekat. Kalau dekat Kaabah, kalau orang ambil pusingan sama ada di Baitullah yang di bawah tu, ataupun pusingan di atas dalam masjid tu, mula lain. Kan? Tapi lah ni ada orang naik apa? Skuter. Skuter ada. Kan? Dia ada alat bantuan dah sekarang ni. Tak apalah, cuma kita tahu hukum. Tang mana kita batal, ambil wuduk semula, boleh nak sambung di mana ia batal, dan mula hati takut. Sebab ihtiyat ni takut tak lengkap 7 pusingan, jadi 6 pusingan setengah, takut jadi gitu. Tu ulama kata lebih baik mula lain. Demikian jika atau ada merta, hendaklah ia potong tawaf itu, yakni berhenti setakat seberapa keliling yang sudah dibuat.
Kemudian bila sudah selesai sembahyang atau selesai hajatnya, bolehlah ia sambung. Tengah-tengah tawaf orang kena berhenti sembahyang. Apa tengah-tengah tawaf berasa nak terberak kencing, dia kena lari pergi ke tandas. Kemudian tu sambung balik. Tetapi buat lebih afdal. Makruh dipotong tawaf sebab berhenti tanpa sebab hukum dia makruh, tapi tawaf berhenti kan dia benda-benda yang tak ada hajat dan bukan keperluan, hukum dia makruh, tapi tawaf dia masih lagi sah. Kemudian yang ketujuhnya antara sunat-sunat tawaf, tawaf itu hati diri kepada Allah Subhanahu wa taala, harap ibadah kita diterima oleh Allah taala, tengah-tengah doa harap Tuhan terima ibadah kita. Dia kata hadir hati, ingatkan Allah dan kebesarannya. Berikan kemampuan, masa lapang untuk laksanakan ibadah haji ataupun Allah. Tak semua yang orang Allah Ta'ala jemput. Jadi ketika kita lakukan ibadah tawaf, kita kena ingat hak tu. Setengah orang sibuk nak berselfie kan, dia bawa telefon sambil tawaf, selfie. Orang tahu selfie ambil gambar kamera depan ataupun pakai kamera belakang. Sah tak bati perbuatan yang batal tawaf lah, tapi segi pahala wallahu a'lam. Kan apa tujuan dia? Kan tujuan dia kerana nak menunjuk-nunjuk, nak dia tengah duk tawaf apa semua tu, dia boleh timbul perasaan apa dia, takabur, ujub, sifat-sifat mazmumah. Seeloknya tak payahlah, bukan seelok, tak payah buatlah perkara-perkara lagu tu. Kalaupun nak ada kenangan, kan selesai sehingga pergilah ambil gambar depan Kaabah tu, kan sebagai kenangan, tak ada masalah itu. Tapi sedang buat ibadah ni tak payah. Kalau orang buat ibadah, buat video, kan tengah semayang pun nak rakam, kan betul dia post dalam media sosial, semua ataupun sifat hati. Hati ingatkan Allah dan kebesarannya. Mana kita ni tak sadut sibuk. Ketiga ini macam sembahyang juga, hendaklah beradab bagaimana ada, tetapi atau yang boleh nak sambil makan kurma pun boleh, kan contohlah tengah tawaf dia berasa tak larat pun makan coklat, kan darah rendah kan, untuk apa, tenaga kan, ataupun makan benda berasa kuat balik, hukum dia tak ada masalah. Tapi kalau ada hajat tak makruh, maka ubat tengah-tengah tawaf rasa tak larat, ubat sikit clear balik, kan. Dulu apa nama saya dengan sahabat-sahabat saya badan besar
tengah duk naik Bukit Sofa, bukan, maaf, Gua Hira. Kami hiking Gua Hira, naik Gua Hira tu dia penat tu teruk. Kata sudahlah, tak ada dia nak buat turun. Kemudian ada lalu Pakistan. Ini nak cerita tenaga ada. Ayat game. Pacok nak elok tu. Bergula ni bagi tenaga dengan tengah tawaf berasa penat ke nak rebah ke apa, dia buh ayak manis ke kan, dia minum ayak zam-zam. Dia kalau dia makan dia cuma makruh jika tapi kalau ada sebab mana hukum dia sama juga sambil sembang ngungam sambil duk tawaf kan, melainkan kerana menunjuk ajar orang, seperti mutawif, kan, orang mutawif ni dia bukan duduk diam sambil duk tawaf tu, dia ajar jaga bau, contoh jangan bagi lari dengan Kaabah, pegang kawan kan, terputus lagi, dia nak duk jaga jemaah dia, contoh hidup cakap dia orang yang bukan kerja tu sembang elok bunga 70 dia tak berasa sangat tak dah habis 70 pusingan sah tapi makruh, kan, lebih baik kita beli buku saya pun tak tahu. Tawah ni dia bercampur lagi perempuan kan. Dia tak asin. Lah ni wallah alam lah asin, wallah saya tak tahu. Macam-macam negara dah. Kan. Ada ni Arab, Mak Saleh, ada Melayu, ada Asia, ada macam-macam. Kan. Jadi dia punya cabaran dia tengok orang, tengok ni negara mana ni, ni macam-macam duk kira pula orang. Jadi buku duk tengok tu lah sambil baca pertama dia habis 7 pusingan, habislah tu pahala. Tu yang tak pernah pi ataupun jarang-jarang pi atau pi langsung, dan dia mula tawaf tu orang panggil perak sikit lah, tengok merata, kan, jadi dia kena jaga lah tu walaupun tak kita berkualiti. Kemudian yang ke-8 perkara sunat tawaf, apabila selesai daripada tawaf hendaklah ia sembahyang 2 rakaat sunat tawaf. Sembahyang sunat tawaf itu sunat muakkad, yakni sangat dituntut. Ulama wajib, sebahagian ulama kata wajib, tapi pendapat yang asahnya dalam mazhab Syafi'i adalah sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Dan sunat pula dikerjakan, yakni sembahyang sunat tadi, di belakang maqam Ibrahim. Itulah yang tepi Kaabah. Kita kata binaan kecil tu. Tu nama maqam Ibrahim. Sunat sembahyang belakang tu. Nak sembahyang belakang tu betul-betul orang duk tawaf, ambil belakang sikit kawasan orang solat, tapi bertentangan dengan maqam Ibrahim. Kiranya tak dapat di situ, banyak orang kata hendaklah sembahyang di dalam Hijr Ismail. Hijr Ismail itulah tepi Kaabah tu, dia ada lengkungan tu.
Itu nama dia Hijr Ismail. Kalau boleh masuk dalam tu, sembahyang dalam tu. Ataupun kita kata bawah pancok mai kan Kaabah tu dia ada satu pancok mai, pancok Ismail. Kalau boleh sembahyang dalam tu. Dan jika tiada dapat, dia kata kerjakanlah di mana-mana tempat dalam masjid itu. Tak boleh sembahyang dalam Hijr Ismail ataupun belakang maqam Ibrahim, sembahyanglah di mana-mana tempat dalam masjid. Hukum dia dapat pahala sunat. Tu sunat sunat apabila kita mengerjakan tawaf. Kemudian sa'i dan syaratnya. Apabila selesai ia daripada sembahyang sunat tawaf yang tersebut itu, sunat pergi semula kepada Hajar Aswad kerana istilam. Kan? Kalau boleh pergi lah. Kalau boleh masuk. Tapi jika nak berebut-rebut sehingga akan boleh membawa kepada mudarat, sekadar melambai tangan saja. Kan? Ada setengah orang dia pulun nak pergi. Pulun kelak-kelak mata lebam. Kena sigung. Kena sigung. Arab tinggi. Orang Asia ni rendah-rendah. Kan? Dia lalu. Lebam je mata ke, kena tekan belakang ke, dan macam-macam lah, bawa kemudaratan. Istilah ni kita pergi sapu dia, pergi cium Hajarul Aswad apa semua. Tapi kalau boleh, kalau tak boleh, hanya sekadar kita melambai tangan. Sunat, itu selepas sembahyang sunat tu. Kemudian keluar daripada pintu yang bernama Safa. Dari situ pergi ke, terus naik ke kaki bukit Safa sekadar 6 kaki. Ada kata sekarang ni ada tangga Baitullah. Dia kata nampak tu di celah-celah pintu masjid. Yang ni Yamani, lepas rukun Yamani bertentangan dengan Kaabah, naik ke pintu tu belakang ada Safa. Kan sekarang ni ada berapa tingkat? 3 tingkat apa noh, tempat nak sa'i tu. Jadi bila naik situ, apabila sudah naik, hendaklah menghadap kiblat, yakni menghadap ke Kaabah, mengucap takbir Allahu Akbar dan doa sekehendak hatinya. Jika tidak hafaz dalam bahasa Arab, eloklah baca dalam bahasa Melayu. Malahan itu, yakni dalam bahasa Melayu itu lebih bagus kerana mengerti apa yang dicakap dan yang diminta dari hal dunia dan akhirat. Sebelum nak memulakan sa'i itu, naik duduk atas bukit Safa, menghadap ke Baitullah, baca Allahu Akbar. Kemudian kalau yang biasanya doa orang nak baca, innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Tu ayat Quran. Sunat baca yang tu. Kemudian abda'u ma bada Allahu wa rasuluhu, baca tu. Kemudian baru mula sa'i. Kalau baca pun apa yang bahasa Melayu, doa apa yang dia nak, sebab ketika tu waktu mustajab doa juga tu. Tempat mustajab doa dah, kita di tempat kuat dipanjangkan doa, dan kita ada masa di kita ni mustajab doa antaranya masjid lah. Dan tapi kalau di kita selain pada Mekah dan Madinah ni, kita kata masa mustajab doa banyak. Ketika hujan turun, ketika ayam berkokok, ketika tengah
ketika antara azan dan iqamah, ketika antara dua khutbah, ketika imam sedang menaiki mimbar, antara khutbah kemudian antara azan dan iqamah hari Jumaat. Tu masa di masa tempat-tempat dia. Tapi kalau pi ke Mekah dalam Masjidil Haram, semua tempat adalah tempat yang berkah dan juga sangat mustajab doa. Kan, dekat belakang makam Ibrahim, bawah hijri Ismail, dekat antara pintu Kaabah, antara Kaabah dengan Hajarul Aswad, kat situ. Kalau kita dalam bahasa Melayu, baca bahasa Melayu, kan, doa apa yang kita nak doa berkaitan dengan perkara dunia dan akhirat, kan, minta kuatkan tubuh badan, minta panjang umur dalam melakukan amal ibadah, mati dalam husnul khatimah. Itu yang kita minta. Jadi sebelum mula sa'i tu, doa satu, baca takbir dan baca doa. Lepas itu turun daripada Safa menuju ke Marwah. Apabila sampai kepada tanda batu hijau di tepi dinding, sekarang kan batu hijau, dia lampu hijau, dia berlampu hijau. Dia kata di sebelah kiri, sunat ia berlari anak hingga sampai bertentang tanda batu hijau yang satu lagi di sebelah kanan. Dari situ berjalan bagaimana biasa hingga sampai ke Marwah. Yang tu pasal mengikut kisah Siti Hajar dengan Nabi Ibrahim lah. Kan Siti Hajar dia mencari air, kan, untuk Nabi Ismail, kan. Siti Hajar mencari air untuk Nabi Ismail. Dia datang antara tu dia lari, kemudian dia berhenti berjalan, patah balik sampai kawasan tu, dia lari. Itulah. Jadi bila kita melakukan ibadah sa'i, kita pun juga kena lari-lari anak lah. Bukan lari lumba lari tu. Lari-lari anak, lari-lari kecil. Tu dia letak tanda hijau, lampu hijau. Sunat berlari-lari di situ. Saya tengok negro kalau dia suruh orang atas kereta dia tolak orang atas wheelchair tu, tang tu dia lari siap berlumba sama-sama kawan dia. Makcik yang duduk atas tu sampai takut kan. Tu depa tu. Dia kata dan naik ke atas kaki bukit Marwah itu bagaimana pada Safa tadi, kemudian berzikir dan berdoa. Macam itulah. Mula daripada Safa, doa dan zikir sambil berjalan, kemudian sampai ke Marwah, duduk atas bukit, zikir dan doa pula. Ini dikira sekali, mana sekali jalan tu sekali. Kemudian balik ke Safa, berjalan cara biasa hingga sampai ke tanda hijau di tepi dinding masjid. Dari situ berlari semula sampai ke tanda hijau yang satu lagi. Kemudian berjalan biasa sampai ke Safa dan naik tangga di bukit seperti pada kali yang pertama ini. Dia kata dikira kali yang kedua. Dia kata kira kali kedua lah. Hak ni dia kita boleh sebut teori lah tuan-tuan. Praktikal je kita kena pergi sana. Kan. Kalau kita baca orang tapi mungkin dia tak nampak lagi gambaran dia. Macam mana Safa, Marwah apa semua. Safa, Marwah ni dia bukit. Tapi bukannya bukit tinggi sangat pun. Dia adalah kawasan tinggi sikit. Dia naik dari situ, jalan pergi ke sana. Pergi ke Marwah, patah balik. Sekali pi, sekali patah balik, dua. Dia kira macam tu. Kemudian balik ke Marwah diperbuat seperti tadi jumlah 3 kali. Lepas itu balik ke Safa dibuat seperti yang pertama, kedua dan yang ketiga.
Tetapi kali yang keempat hingga yang ketujuh tidak sunat berlari anak, dan sempurna kali yang ketujuh pada maruah. Dia yang sunat berlari anak ni hanya 3 kali berjalan saja. Sekali, 2 kali, 3 kali. Safa, maruah, maruah ke safa, safa ke maruah. Kan? Kemudian maruah nak ke safa kali yang keempat sehingga kali yang ketujuh tu, bila lalu di kawasan lampu hijau dah tak sunat lari dah. Lari tu hanya 3 kali sahaja. Tu. Dan diakhiri pada maruah bila dia habis dekat maruah. Tapi kalau habis dekat safa juga, tu pelik tu. Kan. Dia kena habis dekat maruah. Tu kita kata sa'i. Sa'i ni dia berjalan daripada safa ke maruah 7 kali. Syarat sa'i itu 4 perkara. Dia ada 4. Pertamanya, hendaklah dilalui perjalanan atau kawasan antara safa dan maruah kesemuanya sekali. 7 kali itu berlaku dalam safa dan maruah. Maka jika tertinggal walau sekadar setapak sekalipun, tiada sah sa'inya. Tiba-tiba dia lalu kawasan bukan safa dan maruah, dia kona naik ke atas, ke tepi, bukan safa dan maruah, walaupun satu tapak kaki tak sah. Kan, dia kena ulang balik yang pusingan tadi ni. Bukan pusingan lah, satu jalan tadi yang dah dikira tak sah sebagai satu tu, dia kena ganti balik. Jika naik kereta surung, dia kata kereta surung maksudnya tu, disebabkan uzur, hendaklah rodanya jejak kurang-kurangnya pada mata tangga yang pertama. Dia kena naik bukit tu. Dia kena naik juga di atas bukit tu. Kan bukit tu naik ke bukit, turun balik. Kalau tingkat 2 tu dia tak ada berbukit lah. Bila orang sa'i di tingkat atas sekali, hak tu dia agak mencabar lah bagi orang ada lutut dan sebagainya. Tapi kalau yang kat bawah tu, ekon dia deras kan, dia ada 2 tingkat. Yang di bawah tu boleh juga. Jadi kesemua, kalau dia jalan kaki ataupun dia naik kenderaan atau betullah alat bantuan tu, roda mesti berada di dalam kawasan safa dan maruah, dan mesti naik ke bukit tu juga. Yang kedua syarat sa'i tertib, iaitu dimula daripada safa, maka daripada maruah tiada dikira perjalanan ke safa itu. Kemudian contohlah dia mai daripada maruah, dia berjalan maruah pergi ke safa, jalan tu tak kira, yang pertama tu tak kira. Daripada maruah ke safa tu tak kira, dia balik ke maruah tu barulah dikira sebagai 1 kali. Sebab dia mesti kena tertib, ikut susunan. Ikut sunnah ni sa'i mula daripada safa dan habis kepada tempat dia maruah. Yang ketiga, sempurna itu 7 kali. Dari safa ke maruah dikira sekali, dan baliknya dari maruah ke safa dikira sekali. Demikianlah 7 kali ke syak, yakni ambil yang sedikit. Dia pun ingat, kalau buat dengan mutawwih ni, mutawwih dia ambil perhatian lah. Dia tahu okay, kita sudah berada pada kali yang dah sekali dengan mutawwih
semangat tu. Naik teksi sendiri no, pi seorang-seorang dia. Ada kan, tak ada masalah pi. Kan dah rasa kuat. Naik teksi ke, naik apa ke, pi. Tak nak air pula, pi miqat, balik buat seorang-seorang dia. Contoh kalau buat umrah kan. Jadi bila buat seorang-seorang ni, kadang-kadang dia selaru sama ada pada tawaf ataupun pada sa'i. Bila kita clear sopa semangat jugalah. Tu. Kok tanya nak kena sujud sahwi, tak ada lah. Sembahyang sunat sujud sahwi jika syak pada bilangan rakaat. Pasal apa sembahyang kena sujud sahwi? Sebab dikira menambah rukun. Kan sembahyang ni kalau menambah rukun asalnya batal, kusyak kan, ataupun terlupa, hak tu tak batal, cuma tampung baliklah dengan sujud sahwi. Tapi dalam bahasa sa'i jangan kita duk pandai-pandai sujud sahwi pula. Kan kok lepas tu sujud sahwi tak ada. Ni tak ada lah. Yang keempat, hendaklah berlakunya sa'i itu kemudian daripada tawaf yang sah, sama ada tawaf qudum atau tawaf ifadah. Sa'i ni berlaku selepas tawaf. Kalau tawaf dah sah, macam mana tawaf yang tak sah? Contohnya bila keadaan hadas. Jadi tawaf tak sah, kemudian dia pergi sa'i. Sa'i dia pun tak kira. Dia tawaf dia yang sempurna 7 pusingan dan dalam keadaan berwuduk, sah tawaf dia. Kemudian baru berlaku sa'i selepas benda tu. Tu dia kata sama ada tawaf qudum. Tawaf qudum ni tawaf selamat datang baru sampai. Tu ataupun tawaf ifadah. Tawaf ifadah ni tawaf bagi golongan haji pada 10 Zulhijjah. Tu tawaf ifadah. Kemudian sunat-sunat sa'i. Ada beberapa perkara. Pertama, niat dilakukan pada mula-mula naik ke kaki bukit Safa itu tadi, sebelum mengucap takbir dan lain-lain doa. Niat ini tidak wajib, macam tawaf juga, kerana sudah termasuk dalam niat haji atau umrah. Dia sunat saja no. Kan, sebab kita ketika duduk di miqat tu, kita dah niat dah, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku nak buat umrah, umrah lah, haji pun sama lah. Nawaitul hajja wa ihramtu bihi. Sahaja aku nak buat haji, sahaja buat umrah kerana Allah Ta'ala. Dan umrah buat perbuatan sunat niat balik. Kan contoh ni sa'i, selesai tawaf dia nak sa'i, niat aja aku nak sa'i kerana Allah Ta'ala. Tu niat nak sebelum takbir Allahu Akbar, sambil badan kita menghadap ke arah Kaabah, baca doa tadilah, innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima
wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Abda'ullahu bima abda'u ma bada'allahu wa rasuluhu. Yang tu. Tu ayat Quran tu, inna safa wal marwata min sya'airillah. Dia juzuk yang ke berapa surah Al-Baqarah? Juzuk pertama. Kan. Juzuk pertama helaian yang kedua, ketiga macam itulah. Ayat saya tak ingat ayat ke berapa. Kemudian yang kedua, dikerjakan sa'i itu dengan keadaan bersuci daripada sebarang hadas dan najis. Maka jika dikerjakan dengan keadaan berhadas atau ada najis, sah juga sa'inya. Ni kita kena ambil perhatian. Sah, cuma eloknya ada wuduk. Kan, eloknya ada wuduk. Tawaf kena ada wuduk. Sa'i tak ada wuduk pun tak apa. Tak apa ni makna kata sah. Cuma sunat kekalkan dia ni dalam keadaan bersuci. Ketiga, berlari anak di tempat yang dikehendaki berlari pada tanda hijau masjid. Dan yang keempat, menjaga waktu, cari waktu yang sunyi jika dapat peluang. Maka jika ramai orang, kenalah ia menjaga dirinya, jangan sampai menyakiti orang, lari rempuh orang dan sebagainya. Perjalanan dengan yang lain antara Marwah tu 7 kali tu jangan berhentilah. Dia kata maksudnya jangan diselang dengan pekerjaan lain. Tetapi jika didirikan sembahyang berjemaah sedang ia sa'i itu, kenalah ia potong dan masuk sembahyang berjemaah. Sembahyang jemaah ni pahala dia besar. Tengah duk tawaf berhenti, tengah duk sa'i berhenti. Dahulukan sembahyang berjemaah, jangan duk perhabis sa'i dia kemudian dah selesai baru nak sembahyang, sama ada masbuk ataupun tak dan ikut berjemaah, rugi. Tawaf bersa'i berhentikan untuk nak buat ibadah sembahyang berjemaah. Arti kata ulama serukuk kita 27 sekali sembahyang tu banyak mana? Kan rukun sembahyang 13. Kan 27 kali 13 tu dia berlambak-lambak pahala sembahyang berjemaah kita. Tu. Kemudian apabila dia sembahyang berjemaah, lepas itu disambung semula lah. Umrah ataupun haji dia yang ketika sa'i ataupun tawaf tadi ni. Sa'i nak buat apa? Dia tahallul. Dia habis ni. Lepas ni tahallul dia masuk. Nanti kita akan masuk selepas selesai dia bincang haji. Setelah dia duduk di Bukit Marwah tu, kan, yang tu keratlah rambut dia beberapa helai sebagai tanda dia bertahallul, makna melepaskan diri daripada pekerjaan umrah ataupun haji. Kalau kita bicara umrah, makna selepas buat selesai 7 kali tu tahallul lah, melepas pantat. Jadi dia nak halal
diri dia untuk buat balik ke semua tadi ni. Nak makan gulai tak boleh. Berhenti tengah-tengah tawaf, lapar. Kena gulai tu. Kan. Pasal apa makan gulai tak boleh? Pasal gulai tu ada minyak. Kan, melenar minyak. Kena apa? Kan. Jadi lebih baik tak payahlah. Kan, pakai wangi-wangian tak boleh. Sebab tu ada pantalan nanti kita akan masuk dalam bab tu. Jadi selanjutnya inilah kan, boleh kalau dia cukup pada hari pertama, hari kedua kalau dia buat umrah lagi hanya lalu sebagai sajalah. Seeloknya dia sikit sampai hari last dah memang dia tahu lepas ni tak buat. Waktu tu barulah botak kan. Alam kita berhenti wajib haji dan umrah. Dia nak cerita perkara wajib haji dan umrah. Dia beza tu rukun dengan benda rukun ni sah tu. Kalau wajib perkara-perkara dia jika ditinggalkan dan sebagainya, itu kita akan bahas. Allah ala bihi ajban bima alladhi yanfa'una ma'asalama fi amani shaykhana Allahu rabbi irham rabb ma'asalama fi amani shaykhana Allahu rabbi irham rabb biruhina ya rabbana ma'asalama fi amani shaykhana Allahu rabbi irham rabb biruhina ya rabbana يا بدرات من حاز كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي يا بدرات